Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tengah baca ni, apa ni agaknya? Inilah penting ni. Ini merupakan buklet yang kita berikan secara percuma kepada sesiapa yang merancang atau bakal menjadi suami isteri, pasangan suami isteri. Kita nak berikan ni secara percuma kepada mereka-mereka yang bakal melangkahkan kaki ke alam rumah tangga. Okay. Ada dalam versi bahasa Inggeris dan juga versi dalam bahasa Melayu. Pokoknya ianya merupakan secrets to building a rock solid marriage. Apa je? Rahsia bagaimana membina rumah tangga yang kukuh sekali. Building a rock solid marriage. Apakah rahsia untuk membina rumah tangga yang sekukuh-kukuhnya? Itu dia. Okey. Ramai para peserta mengatakan bahawa dalam kursus rumah tangga kita tu, apabila mereka hadir, mereka baru tahu banyak benda. Sebelum mereka datang tu, banyak benda yang mereka tangka mereka tahu. Rupanya taklah begitu tahu sangat. Okey. Jadi sesiapalah awak di luar sana, sama ada di Singapura ke, di Malaysia ke, di Brunei ke, di Indonesia ke, di Dubai ke, di UK ke, di Australia, kat mana-mana, di New Zealand pun bagi sesiapa yang mengikuti program ini, kalau nak dapatkan secebis bantuan ataupun panduan bagaimana buat persiapan untuk melangkahkan kaki ke alam rumah tangga, ini merupakan satu buklet percuma yang kita berikan. Ada checklist kat situ. Okay, kat sini kalau kita lihat ini kita buat ni berdasarkan pada pengalaman kita mengendalikan kursus-kursus rumah tangga, mengendalikan kursus-kursus perkahwinan, marriage enrichment dan sebagainya, juga mengendalikan pelbagai lagi jenis program yang kita telah jalankan. Dan kita jalankan bukan setakat di Singapura, tapi kita pernah buat juga program di rantau ini di negara-negara jiran. Jadi pengalaman yang kami lalui itu kami jadikan sebagai satu buklet kat sini lah. Begitu juga buklet ini kita buat juga berdasarkan kepada pengalaman kita buat penyiasatan, dan bukan setakat kaunseling, buat penyiasatan dalam rumah tangga. Itu orang-orang yang bercerai. Sebab itu ada juga checklist tentang perceraian kat sini. Jadi pertama sekali kalau kita lihat di sini tentang kesediaan, I am ready to, apa dia? Ready, bersedia untuk apa? Ada kat sini. TikTok. Dan dalam checklist yang kita berikan tu, you download, nanti ada dia buat akan semacam satu automatic calculation untuk you. Jadi kat sini banyak ni, ada macam 30 item kat situ. I'm ready to Okey, dapatkan kat sini. Yang sebelah sini pula kita letak sini, I feel I know. Saya rasa saya tahu. Betul ke awak tahu? Ramai para peserta yang hadir kursus rumah tangga kita mengatakan bahawa ingatkan saya tahu, rupanya tak tahu. Ingatkan dah settle, rupanya ada banyak lagi perkara yang belum settle. Kat sini kita letakkan, jadi awak tahu mana yang perlu disettlekan, mana yang perlu awak tahu, yang mungkin awak dah tahu pun tapi perlu diperkukuhkan lagi. Kemudian kat sini kalau tadi I feel I know, yang ini pula I think I need to. Saya rasa saya perlu untuk apa? Okey, macam-macam kat sini dia. Nak tahu, dapatkanlah yang free ni. Klik kat bawah je. Okey. Kemudian satu lagi bahagian tentang ada yang katakan bahawa mereka ni nak lebih mendalami beberapa perkara asas dalam perkahwinan. Okey. Contohnya tentang nikah kahwin, solemnization. Okey. Ada pula tentang wali. Ada pula tentang mahar. Mahar tu apa? Mahar itu kan orang kata mas kahwin. Itulah mas kahwin. Kemudian bagi orang-orang Melayu pula tentang hantaran. Saya kata orang Melayu, kenapa? Saya pernah handle case orang nak kahwin, seorang lelaki jejaka Melayu bakal berumah tangga dengan seorang wanita daripada negeri Cina, dan wanita tu memang mati-mati dia kata dia tak nak mau hantaran. Dia kata mahar cukup. Hantaran tak nak. Jadi memang hantaran tu unik aplikasinya, kegunaannya dalam masyarakat Melayu kita. Okey. Kemudian begitu juga tentang isu-isu tentang keuangan. Keuangan bukan setakat keuangan untuk buat persiapan pak bimbing iaitu hari perkahwinan, tapi perkahwinan ini memerlukan keuangan jangka masa panjang. Okey. Jadi finances for marriage itu apa benda? Begitu juga tentang alimony. Apa benda ni alimony ni? Tak tahu Kemudian tentang financial matters after nikah. Itu penting After nikah apa benda nak kena fikir ni Begitu juga
Kita tahu bahawa bila seseorang tu menikah, dapat anak terutamanya dan sebagainya itu, Allah akan berikan rezeki. Walau bagaimanapun, kita takkanlah duduk tunggu rezeki datang kan. Kita nak kena pastikan kita ada rezeki yang terus-terus mencurah-curah. InsyaAllah kat sini ada kita cakap tentang sustainable livelihood. Bagaimana nak pastikan mendapat semacam pendapatan yang mapan, insyaAllah. Kemudian tentang keperluan rumah, housing needs kat sini. Kemudian juga tentang syurga di dunia. Apa tu syurga di dunia? Kat sini ada. Kemudian tentang isu-isu tentang kaedah tentang mandi hadap besar yang kata tadi. Ramai menyangka bahawa ada beberapa kesalah tanggapan kat sini kita letak kat situ. Jadi perlu untuk kita mendapatkan kefahaman yang sebenar, yang sebetulnya tentang mandi hadap besar. Misalnya kata, boleh ke buat perancangan keluarga ni? Jadi kat sini kita ada checklist kat situ. Kemudian ada juga checklist tentang rahsia, tentang pregnancy and birth, itu tentang kehamilan dan juga kelahiran, ada kat situ kita berikan. Kemudian ini bab ni yang tak syok ni, tapi kita letak kat sini bukan untuk suruh orang buat, bukan, tapi untuk mengelakkan diri daripada melakukannya. Apa tu? Tentang divorce, tentang perceraian. Kemudian tentang rujuk atau reconciliation, begitu juga tentang iddah. Ini semua bukan kita nak ajar orang bercerai, bukan, tapi ini ilmu, kan persiapan. Jadi bila kita kata persiapan rumah tangga tu bukan setakat yang muluk-muluk saja, yang cantik, yang syok-syok, tapi yang benda-benda yang kurang elok pun kita akan terangkan juga. Jadi kita boleh ambil iktibar dan juga membuat sempadan, buat boundary supaya kita tak melangkah ke sana. Kemudian apakah punca-punca orang bercerai? Itu penting nak tahu. Jadi kita boleh mengelakkan diri. Bukan kita suruh, kita nak supaya yang buat ni, yang hadir kursus dan sebagainya itu, mereka mengelakkan diri daripada terjebak dalam kancah perceraian dan sebagainya. Satu perkara yang kebanyakan para peserta yang hadir kursus rumah tangga ni, ada kali mereka terlepas pandang. Itu isu apa tau? Tentang mentua dan juga ipar duai pun ada kat sini. Mereka termasuk juga ke dalam planning kita nak buat rumah tangga yang kukuh? Ada. Itu satu perkara yang ada kali orang macam, ya betul tapi ada kat sini. Kita akan lihat. Begitu juga tentang perubahan-perubahan. Setiap rumah tangga tu pasti akan melalui perubahan. Apakah dia sudah bersedia ke belum untuk menghadapi, dan di antara domain perkara yang perlu dibina dan kukuh adalah benda-benda ni yang kita perkatakan tu. Kemudian tentang kesetiaan, faithfulness, setia ke tidak kepada rumah tangga tu. Itu pun satu perkara yang penting. Sebab ada orang dia definisi kesetiaan tu agak berbeza tau. Nanti kita akan lihat. Kemudian tentang nusyus, apa benda pula nusyus ni? Begitu juga ada kalanya nusyus ni disalahgunakan oleh setengah pihak. Itu pun nak tahu juga. Kemudian tentang komunikasi. Ini nampak macam asas, tapi bagi setengah-setengah pasangan tu, komunikasi tu macam, kita dah handle macam-macam kes. Ada setengah-setengah pasangan tu lagi lama mereka berumah tangga, lagi hilang komunikasi, contohnya. Jadi bagaimana nak pastikannya bahawa ini merupakan salah satu pasak rumah tangga yang dapat dibina dengan kukuh sekali. Bagaimana nak handle konflik ada kat sini? Konflik, perbezaan pendapat tu sampai kau tak jaga boleh konflik, dan konflik kau tak jaga memang membawa padah yang parah sekali. Begitu juga tentang hak dan tanggungjawab. Rumah tangga dibina tak perlu dijalankan sebagai sebuah mahkamah. Tak perlu ada kasih sayang kat situ. Kalau kita tengok rumah tangga Rasulullah SAW, kat situ contoh yang paling baik sekali. Nak tengok hak tanggungjawab, tengok pada rumah tangga Rasulullah SAW. Kat sini kita berikan framework. Ni rahsia kat sini, kita tengok apa dia, checklist ni. Begitu juga tentang privacy. Privacy tu apa dalam bahasa Melayu? Privacy tu adalah kerahsiaan ataupun jangan tahu. Dan akhirnya kita akan letak kat sini tentang marital readiness. Awak ni dah siap ke belum? Dah bersedia ke belum? Jadi untuk bagi mereka-mereka ini, terutamanya bagi mereka-mereka yang bakal atau sedang memikirkan nak kahwin, dah nak kahwin, apa caranya? Kita tengok tak dalam alam pekerjaan, berapa lama kita pergi sekolah? Daripada kindergarten, sekolah rendah, sekolah menengah. Minimum kalau ini je, sekolah rendah, sekolah menengah dah 10 tahun lebih. Campur kindergarten mungkin dah 12-13 tahun. Ada yang pergi tertiary, sama ada ITE ke Poli ke apa dan sebagainya tu, ataupun JC, lama baru kita melangkahkan kaki ke alam pekerjaan. Ini rumah tangga, takkanlah tak ada persiapan kan? Jadi ini merupakan persiapan kecil lah, sumbangan kita yang boleh dijadikan sebagai panduan untuk mereka-mereka yang bakal rumah tangga untuk dapatkan. Jadi jangan tak jadi dapatkan senaskah ini dengan klik link kat bawah tu untuk dapatkan soft copy untuk you buat sendiri. Jangan lupa klik kat bawah. Assalamualaikum.